Okey, seterusnya kita akan berkongsi pengalaman sepanjang pengajian dalam program kejuruteraan elektronik bersama-sama dengan Cik Sharfaa Najihah. Okey, Cik Sharfaa boleh perkenalkan diri Cik Sharfaa? Boleh. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada adik-adik yang sedang menonton. Nama saya Sharfaa Najihah binti Raisin dan saya sekarang merupakan pelajar sarjana ataupun master di USIM bawah Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Bilakah tahun anda bergraduasi? Saya expected to graduate on October 2020, tapi due to the pandemic and MCO, dia postpone graduation tu on 9 April 2021. Tak lama lagi ni lah, Doktor. Oh, okey. Sekarang Cik Sharfaa menyambung pengajian di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Kenapa Cik Sharfaa berminat untuk menyambung pengajian di universiti yang sama dan di fakulti yang sama? Okey. Bagi saya, bila kita nak sambung pengajian ni, yang pertama sekali kita kena tahu kita punya passion, strength and passion. So firstly, my strength is towards subject like math and physics. Dan my passion is on educating dan mengajar. Jadi bila saya tahu yang saya ni memang nak jadi lecturer, jadi saya mestilah sambung master dan PhD. Jadi dan kenapa pula saya pilih Universiti Sains Islam Malaysia dan fakulti yang sama untuk sambung pengajian saya ni? Pertama sekali dia sangat berkait rapat dengan program yang saya duduk waktu undergraduate saya ni, iaitu Electronic Engineering, di mana pada waktu final year project saya berkaitan dengan satu sistem monitoring iaitu CCD dan tomografi. Dan saya in love, rasa nak teruskan research berkaitan dengan framework ni. Dan saya fikir macam why not saya teruskan bidang yang sama ni, sebab saya asal Kota Kinabalu Sabah dan saya ada juga survey untuk fakulti postgraduate program dekat fakulti ataupun dekat universiti dekat Sabah, tapi tak ada disediakan program ataupun bidang yang saya minat ni. Jadi pada waktu tu supervisor saya offer lah dengan saya, awak nak tak sambung master dekat fakulti yang sama ni dengan program yang sama dan research yang kita akan advancekan sikit untuk master. Jadi bila saya timbang tara balik, saya rasa why not untuk saya teruskan, sebab saya dah minat dengan bidang ni dan saya dah kenal universiti ni macam mana dan saya kenal tenaga pengajar, staff, supervisor yang bagi saya sangat supportive. Yang mana environment bagi saya untuk sambung pengajian ni, environment sangat-sangatlah penting. Dan saya berani bagi jaminan bahawa environment untuk belajar dekat Fakulti Kejuruteraan Alam Bina ni sangatlah membantu untuk kita teruskan pengajian. Okey, bagaimana Cik Sharfaa boleh memilih Fakulti Kejuruteraan Alam Bina Universiti Sains Islam Malaysia untuk menyambung pengajian sarjana muda anda pada awalnya? Sarjana muda, okey. Maksudnya dari my undergraduate study ataupun degree, previously saya adalah pelajar asasi ataupun dalam USIM adalah Tamhidi. Saya Tamhidi Sains dan Teknologi. Jadi dalam Tamhidi tu kita belajar all the science subject like biology, physics, math and chemistry. Jadi macam jawapan saya tadi, first kali bila kita nak teruskan pengajian ataupun nak pilih program yang kita nak teruskan belajar, kita kena kenal kita punya kekuatan diri ataupun kita punya passion. Jadi passion saya adalah towards subject like maths dan physics. Jadi pada waktu tu saya rasa dalam USIM saya boleh pilih nak masuk applied physics iaitu Fakulti Sains and Teknologi, ataupun saya boleh jadi engineer dalam program kejuruteraan elektronik FKAB ni. Jadi bila saya buat research dan bila saya timbang tara balik, saya rasa menjadi engineer adalah ataupun duduk dalam Fakulti Kejuruteraan Alam Bina adalah pilihan saya. Antaranya sebabnya bila saya dapat perkongsian daripada senior bagi tahu bahawa program pada ketika itu program Electronic Engineering ni adalah program yang baru. Jadi tak ramai student dalam tu, tapi tenaga pengajarnya adalah tenaga pengajar yang profesional dan berkelayakan. Macam Dr. Zuliza ada kongsikan tadi, kita ada dalam kalangan Profesor Madya, Profesor yang tenaga pengajarnya adalah lepasan PhD, dan ramai dalam kalangan mereka juga yang merupakan sebelum ni merupakan bekerja dalam industri. Jadi dengan bilangan yang sedikit, pelajar yang sedikit, jadi saya
menjangkakan bahawa batch saya akan dapat attention daripada para pengajar dan juga mungkin daripada staff-staff FKAB yang lain. Dan surprisingly memang itu yang kami dapat, dan itulah yang membuatkan saya yakin pelajar-pelajar FKAB mampu untuk terus ke depan lebih jauh disebabkan environment dan tenaga dan kelayakan yang ada pada tenaga pengajar Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, khususnya dalam program Electronic Engineering. Okey, terima kasih. Dan lagi satu Cik Sharfaa, boleh Cik Sharfaa kongsikan pengalaman sepanjang pengajian dalam program kejuruteraan elektronik selama 4 tahun, di mana dalam 4 tahun itu apakah antara kemudahan yang disediakan di fakulti dan aktiviti-aktiviti yang Cik Sharfaa join untuk meningkatkan karier Cik Sharfaa? Okey, terima kasih Dr. Jeriza. Okey, pengalaman tu memang sangat banyaklah dekat fakulti sendiri. Kalau cerita pengalaman dari sudut akademik pun, pelajar Electronic Engineering ni telah didedahkan dengan projek-projek yang kecil ataupun projek yang besar di awal usia yang muda. Macam kalau waktu kami dulu, start daripada tahun 2 dah ada projek berkaitan dengan sensor, dan projek itu kalau dalam grup saya, kami buat projek berkaitan biomedical intelligence sensor. Jadi sensor ni apa kegunaan dia? Contohnya kalau kita rasa tak sedap badan, tapi kita tahu keadaan klinik yang kadang-kadang terlalu sesak, yang membuatkan kita rasa kena queue untuk semata-mata untuk jumpa doktor. Tapi kalau dengan adanya biomedical intelligence sensor ni, siapa yang ada dekat rumah yang mana projek ni kami propose, dia boleh saja sentuh badan dia. Jadi dari kat situ ada sensor yang boleh mengenal pasti suhu, kita punya heart rate dan pelbagai lagi. Jadi daripada sensor tu dia akan hantar info ataupun input kepada klinik yang berdekatan. Jadi dengan cara itu akan memudahkan banyak perkara lah, tak perlu nak beratur di klinik contohnya. Dan kemudian kita ada saya teruskan dengan projek capstone dan juga final year project saya, di mana projek-projek ni macam yang dikongsikan oleh sahabat saya Encik Ilham Widat, yang kita integrate antara software dan hardware, dan benda ni tak semua program ada. Okay, contohnya kalau kita ambil program yang pure science, contoh macam applied physics contohnya, mungkin mereka akan cuma bermain dengan benda-benda hardware ataupun physical. Tapi kalau macam course computer science pula, mereka akan banyak menggunakan programming, menggunakan banyak on cloud. Tapi kalau dalam engineering, kita akan integrate both the software dan hardware, dan benda itulah yang sebenarnya akan banyak mengembangkan skill-skill kita. Dan satu lagi, saya suka untuk saya tambah bahawa dalam fakulti kejuruteraan alam bina ni ataupun electronic engineering, kita ada student society. Dalam waktu saya dulu, saya appointed to be the treasurer ataupun bendahari kehormat, dan pada waktu itulah kita belajar macam mana nak urus event to enhance the leadership. Dan bagi saya, bila kita dah habis belajar ni, skill seperti menguruskan event, skill dari segi communication kita, itulah yang sangat penting dan dituntut oleh kebanyakan company di luar sana. Jadi di samping kita belajar subjek-subjek fundamental dalam electronic engineering, kita juga belajar untuk improve our soft skills dengan penglibatan yang telah disediakan oleh Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Okey, menarik. Okey, Cik Sharfaa, sebelum kita berakhir, boleh Cik Sharfaa kongsikan nasihat kepada adik-adik di luar sana untuk memilih program kejuruteraan elektronik dalam pengajian sarjana muda mereka dan juga meneruskan pengajian sarjana serta PhD di fakulti yang sama? Oh, okey. Untuk adik-adik yang sedang mendengar di luar sana, pertama sekali bila kita nak teruskan pengajian, kenal pasti dulu apa kekuatan dan potensi ada pada diri sendiri. Dan salah satu sebab kalau kita nak jadi engineer ni, salah satu sebab yang mendorong saya untuk jadi engineer dan lecturer adalah kerana kita suka memberi. Kita suka untuk mengajar, berkongsi. Jadi bila adik-adik ada rasa untuk suka berkongsi, suka mengajar, tak ada salahnya untuk meneruskan pengajian. Lagi-lagi pengajian di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina Universiti Sains Islam Malaysia. Sebab apa? Sebab yang saya kongsikan sebelum, kita ada tenaga pengajar ataupun environment yang sangat supportive. Dan environment ini sangat
akan affected macam mana kita along the way to the journey study kita, macam mana environment tu akan sangat membantulah. Jadi bila kita ada fasiliti yang baik dalam fakulti kita dan kita ada tenaga pengajar, kita ada kawan-kawan yang boleh membantu, kita ada lab assistant yang memang kalau cerita pasal lab assistant dekat Fakulti Kejuruteraan Alam Bina ni memang sangat-sangat membantu. Kalau kita tahu lab ni biasanya dia operation dia office hour, tapi menariknya dekat USTIM ni, contohlah student tu dia ada kelas pukul 5 tapi dia kena guna lab juga untuk buat dia punya projek atau eksperimen atau sebagainya. Lab assistant kita willing untuk membantu student tersebut walaupun pukul 8 malam. Jadi dengan keadaan yang sangat supportive ni, saya sangat menyarankan dan menggalakkan adik-adik yang sedang mendengar untuk menyambung pengajian di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, khususnya program kejuruteraan elektronik. Okey, terima kasih kepada Cik Sharfah Najiha